minta tulis kalau dah dengar ke belum. Ya. Dah dengar? Alhamdulillah. Adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qadar yang wajib itu, maka batal sembahyangnya. Jadi masalahnya makmum masbuk apabila apabila dia selepas pada takbiratul ihram, yang sunat bagi makmum yang masbuk itu bahawa tidak sibuk, tidak membimbangkan dengan bacaan yang sunat. Bahkan yang sunat bagi dianya selepas pada takbiratul ihram oleh makmum yang masbuk itu terus dia mulai baca Fatihah. Maka sekiranya kalau dia mulai baca Fatihah, kalau selepas pada dia takbiratul ihram dia tak terus dengan baca Fatihah, maka dia mulai dengan doa iftitah dulu belum pada baca Fatihah. Apabila imam rakaat tu mesti dia kena sepenuhkan Fatihah dia qadar membaca yang sunat itu. Maka sekiranya tak boleh dia nak rakaat bersama dengan imam lagi. Kiranya kalau dia tak sibuk dengan baca doa iftitah, tak sibuk dengan bacaan sunat, imam rakaat, dia boleh rakaat terus. Maka di sini masalahnya makmum masbuk yang sibuk dengan baca doa iftitah menyebabkan dia tak sempat nak sepenuhkan Fatihah di dalam rakaat imam, bersama dengan imam. Di dalam tak sempat dia nak sepenuhkan Fatihah padahal imam tu dah rakaat. Jadi wajib di atas dia kena baca sekadar bacaan sunat itu. Maka di sini dia katanya maka apabila rakaat masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qadar yang wajib itu. Jadi Fatihah yang qadar yang wajib itu ialah qadar mana dia baca doa yang sunat. Selepas pada imam rakaat dia terus rakaat. Padahal ada tinggal lagi yang wajib di atas dia kena baca Fatihah qadar sunat yang dia baca tadi. Maka rakaat dia ketinggalan dia Fatihah itu, maka batal sembahyangnya. Jadi sebab katanya apabila imam rakaat dia tak boleh nak rakaat lagi sebab dia tu sibuk dengan doa iftitah tadi. Sekiranya kalau dia rakaat maka batal sembahyangnya. Sebab pada maknanya dia sengaja membacakan dia sengaja meninggalkan bacaan Fatihah padahalnya ada qadar yang wajib lagi di atas dia pada membacakan. Dia tinggal. Begitulah. Dan ada di dalam Tuffah pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i. Dan ada di dalam Tuffah, maknanya ada sebut, ada di dalam Tuffah, ada sebut di dalam kitab Tuffah bagi Ibn Hajar, pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i. Pindah maknanya nakal, mana ambil. Ambil daripada cakapan sahabat-sahabat Syafi'i, sahabat bagi Imam Syafi'i. Dikehendaki sahabat Imam Syafi'i itu ialah murid-muridnya. Murid-murid bagi Imam Syafi'i. Dan juganya dipanggil juga sahabat Syafi'i ialah orang yang membawa mazhab Syafi'i yang lapisan dulu-dulu. Generasi yang pertama, yang kedua, yang tiga yang membawa mazhab Imam Syafi'i itu dia katakan ashab Syafi'i. Dia katanya dan ada di dalam Tuffah dah menakal ambil daripada kebanyakan sahabat-sahabat Syafi'i bahawasa masbuk itu apabila rakaat imam rakaat ia dan gugur daripadanya yang Al-Fatihah. Dia katanya di dalam Tuffah tu dia katanya ada nakal, ada ambil daripada perkataan
kebanyakan daripada ashab Syafi'i bahwasanya makmum masbuk itu apabila rokok imam. Rokok, ya, dia boleh rokok terus. Apabila imam rokok, dia boleh terus rokok. Dan gugur daripada makmum masbuk yang tinggal, yang baki lagi daripada Fatihah. Jadi kalau mengikut di sini itu dia tak payah mengimbuh, tak payah ganti akan bacaan Fatihah dengan sebab dia sibuk dengan baca, payah ganti. Jadi maksudnya apabila imam rokok itu dia boleh rokok terus bersama dengan imam. Walaupun ada lagi pada dia tu kena baca Fatihah lagi sikit lagi sebab dia sibuk dengan baca doa iftitah. Sekalipun apabila imam rokok boleh dah nak rokok. Sebab beramal dengan zahir hadis Nabi SAW, idza raka'al imamu farka'u. Sebab beramal dengan zahir hadis Nabi katanya, idza raka'al imamu, apabila rokok oleh imam, farka'u, maka kamu hendaklah rokok. Sebab beramal dengan hadis itu, jadi maknanya makmum yang masbuk sama saja dia tak sibuk, tak mulai dengan baca doa iftitah atau dia mulai dengan baca doa iftitah. Jadi apabila imam dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah. Apabila imam rokok, walaupun dia tu belum selesai lagi di Fatihah, walaupun dia dah mulai dengan doa iftitah, apabila imam rokok, boleh dia terus rokok. Jadi membatalkan sembahyang. Kalau mengikut pendapat yang dulu, tak boleh dia nak rokok. Sekiranya kalau dia sibuk dengan bacaan sunat, mesti kena ganti bacaan dengan bacaan Fatihah dulu. Tetapi ada nakal di katanya, kalau imam rokok, boleh dia rokok terus bersama dengan imam, tidak membatalkan sembahyang. Ini berlawan dengan tadi lah. Tadi kata tak boleh. Kalau dia sibuk dengan doa iftitah dan a'udzubillah, maka tak boleh nak rokok. Sekiranya kalau imam dah rokok, tak boleh nak rokok lagi, mesti kena baca sikit lagi. Qadar dia membacakan doa iftitah tadi. Adapun di sini dia katanya tak mengapa, tidak membatalkan sembahyang, bahkan apabila imam rokok maka boleh makmum masbuk itu terus rokok. Dan gugur daripadanya yang tinggal Fatihah. Maknanya bacaan Fatihah yang ada tinggal lagi itu gugur. Maknanya tak payah dibaca, dah yang menanggung. Dan dipilihkan dia, maknanya pilihkan dia akan yang dinakal daripada kebanyakan ashab. Mana kaum ini banyak ulama memilihkan. Memilih itu maknanya pilih beramal dengan dia, pilih memfatwa dengan dia, dan dipilih akan dia, akan ini kaul yang dinakal daripada, yang dipindah daripada ashab Syafi'i. Pilih beramal dengan dia, pilih memfatwa dengan bahkan bukan sekadar memilih, bahkan murajah oleh ulama mutaakhirin. Murajah mekuat oleh ulama mutaakhirin, ulama yang terbelakangan. Akan ini kaul yang katanya gugur daripadanya yang tinggal lagi daripada Fatihah. Apabila imam rokok, dia boleh rokok terus. Dan memanjang mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Dan memanjang mereka itu ulama mutaakhirin akan mengambil dalil-dalil baginya. Bagi ini kaul. Jadi dia panjanglah sebut dalil, katanya apabila imam rokok tu boleh rokok terus, walaupun ada Fatihah dia belum, yang wajib di atas dia yang dia kena baca tu ada lagi sekalipun, imam rokok boleh rokok. Jadi kebanyakan ulama mutaakhirin ia hukum katanya ini kaum yang kuat nisbah dalilnya. Lepas tu dalil dia tu banyak, dalil dia tu panjang. Untuk jadi sokongan katanya apabila imam rokok boleh terus rokok. Tak payah baca lagi Fatihah. Begitulah. Jadi kita maklum bahwasanya daripada huraian dulu, maknanya ada dua kaum lah.
pada masalah makmum masbuk yang sibuk dengan bacaan sunat sebelum pada mulai Fatihah. Jadi sedikit maklumat tentang ashab Syafi'i, ulama mutaakhirin, masalah murajjah. Kita nak cerita sikit sebagai maklumat kita di dalam mazhab Syafi'i. Dia semuanya yang Imam Syafi'i itulah kita maklum bahawa dia tu sebagai tuan mazhabnya. Sebagai tuan mazhabnya. Maka yang terima daripada Imam Syafi'i, yang belajar bersama dengan Imam Syafi'i, yang terima kaedah-kaedah daripada Imam Syafi'i, itu dikatakan ashab bagi Imam Syafi'i. Ashab, sahabat bagi Imam Syafi'i. Termasuk murid-muridnya atau murid bagi muridnya, itu dikatakan ashab Imam Syafi'i. Maka di dalam kalangan ashab Syafi'i itu dan Imam Syafi'i sendiri pun ada khilaf-khilaf pada perkataan mereka. Sebab kita maklum bahawa Imam Syafi'i ada dua kaul bagi dia, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Maknanya pada suatu masalah Imam Syafi'i ijtihad dengan kaedah dia, ada dua pendapat. Pendapat yang lama dikatakan kaul qadim, yang baru itu dikatakan jadid. Jadi kaul qadim, kaul jadid pun kedua-dua tu ialah fatwa Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Kemudian ashab Imam Syafi'i maknanya mereka yang belajar daripada Imam Syafi'i, yang guna kaedah-kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i, kaedah-kaedah untuk nak faham daripada Quran dan hadis, untuk nak mengeluarkan hukum-hukum, mereka mengambil daripada kaedah Imam Syafi'i. Maka di dalam ashab Syafi'i itu ramai sangat. Ramai daripada ashab Imam Syafi'i, dan fatwa mereka tu ada kalanya tak bersamaan. Pada suatu masalah, jadi fatwa-fatwa mereka tu, pendapat-pendapat ashab Imam Syafi'i sendiri itu sebab ramainya ada tidak bersamalah. Satu masalah yang ni katanya wajib, yang ni kata sunat, yang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Itu peringkat ashab Syafi'i ada khilaf sama mereka. Sama juga perkataan Imam Syafi'i tadi pun ada khilaf juga. Sebab dia tu pertama tu jadi kaum jadid, yang jadi kaum qadim, yang belakang-belakang tu jadi kaum jadid. Maka apabila ada khilaf pada perkataan Imam Syafi'i dan pada perkataan ashab Syafi'i, maka ulama yang belakang sedikit seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan yang lebih kurang dengan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang setaraf dia, maka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi lah dia murajjahkan. Jadi daripada dua kaul daripada Imam Syafi'i, atau dua kaul bagi tiga kaul bagi ashab Imam Syafi'i, jadi Imam Nawawi, Imam Rafi'i lah yang memilih akan yang mana satu daripada khilaf-khilaf tadi yang terlebih kuat nisbah dalil. Maka itu dikatakan murajjah. Murajjahkan mukuat. Jadi masalah ni ada khilaf dua kaul, khilaf tiga kaul, maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i lah memilih katanya daripada dua kaul ini, kaul ni yang lebih rajah, yang lebih kuat, tilik kepada dalil. Dan kaul satu lagi kurang sedikit, kurang kuat nisbah dalil, tilik pada dalil. Maka daripada Imam Nawawi itulah yang mutarjah. Itu maknanya murajah oleh ulama mutaakhirin. Dan apabila Imam Nawawi dah murajahkan, maka kita sekarang tu mengikut perkara yang dirajahkan oleh Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Adalah dalam kitab-kitab mereka. Itu sebagai lebih kurangnya masalah merajahkan. Dalam mazhabnya, dalam mazhab kita tu ada yang mengeluarkan pendapat, ialah Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i. Sebab segala masalah-masalah kalau Imam Syafi'i dah fatwa, dah kata, dah menghukum, mana ashab Syafi'i tidaklah menghukum.
Tetapi apabila satu masalah Imam Syafi'i tidak ada sebut, tidak ada fatwa, tidak ada kata, maka khijaan itu serah kepada ashab Syafi'i pula. Mereka memfatwakan dengan masalah yang tidak disebut oleh Imam Syafi'i. Maka dalam kalangan ashab Syafi'i itu ramai, maka memanglah jadi pendapat itu tidak sama. Maka apabila pendapat itu tak sama, jadi ada khilaf-khilaf, maka Imam Nawawi yang belakang sikitnya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan orang yang setaraf dengan mereka, dengan kedua, maka mereka pilihlah yang mana, yang itu dia kata dipilih, dimurajahkan, dipilih mana daripada dua kaum ni, pilih nak ambil yang mana. Yang paling kuat nisbah dalih. Mana yang paling kuat, tilik kepada dalih. Itu katanya dipilih, bahkan dimurajahkan, menguatkan oleh ulama mutaakhirin. Begitulah. Jadi dia katanya kembali kepada masalah kita, alhasil dua kaul pada masbuk yang membimbangkan dengan sunnat. Hasil kesimpulannya dua kaul, dua pendapat. Dua kaul, dua pendapat dalam mazhab Syafi'i pada makmum masbuk yang membimbang dengan sunat. Yang membimbang dengan sunat, dengan maknanya selepas pada dia takbiratul ihram, dia tidak terus baca Fatihah, bahkan dia baca sunat lebih dahulu. Padahal yang sunat bagi dianya, yang sepatut bagi dianya, jangan sibuklah, jangan membimbanglah dengan yang sunat, bahkan teruskan baca Fatihah. Maka masalah di situ ada khilaf dua kaul dalam mazhab kita. Satu kaul wajib baca Fatihah qadar baca hak sunat itu. Itu satu kaul. Satu kaul dia katanya wajib kena baca qadar bacaan hak sunat tadi. Sakat mana dia baca yang sunat, maka kena ganti balik dalam bacaan Fatihah. Satu kaul jadi wajib, kena baca juga-juga. Dan apabila dia kena baca juga-juganya, dan khilaf pula, dan di situ pada katanya wajib dah wajib, tetapi khilaf pula. Kata kil diuzurkan meninggal dengan imam tiga. Kata kil diuzurkan meninggal dengan imam. Maknanya uzur meninggalkan dengan imam tiga rukun yang panjang seperti kataan dulu. Dan kata kil tidak diuzurkan, tidak diuzurkan. Jadi maknanya yang kata wajib kena baca, kena ganti, kena himbuh qadar bacaan hak sunat yang sunat itu, maka di situ ada khilaf dua kaul pula. Setengah katanya apabila dia kena baca Fatihah, diberi uzur pada dia tu ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang-panjang. Dan satu kaum lagi wajib dia kena baca tetapi tidak diuzurkan bagi dia untuk ketinggalan daripada imam dengan tiga rukun yang panjang. Dengan sekiranya kalau imam rokok, kalau dia tak dapat rokok bersama dengan imam, maka tak dapat rakaat. Sekiranya kalau imam mulai turun sujud, sekiranya kalau dia belum selesai lagi, sekiranya kalau imam mulai turun sujud, wajib data dia kena niat mufarakah. Kalau tidak, batalkan sembahyangnya. Kalau dia tak selesai lagi, wajib data dia niat mufarakah. Kalau nak sempurnakan Fatihah, tidak pun dia terus sujud bersama dengan imam. Itu kalau katanya tidak diberi uzur. Itu rekasan daripada kaum yang pertama yang ada sebut sebelah sana. Dan satu kaum pula yang kata dipindah, yang disebut dalam kitab Tufah, dipindah daripada kebanyakan ashab Syafi'i. Dan satu kaum pula tiada lazim masbuk itu membaca qadar hak sunat. Tak lazim, tak wajib. Bahkan apabila imam rokoklah makmum. Itulah kesimpulan dia. Jadi masalah makmum yang masbuk, yang sibuk dengan bacaan sunat, maka khulasah dianya, rekasan dianya terkhilaf dua kaul. Gitulah. Wallahu a'lam.
Adapun muafiq yang membimbang dengan sunat, diuzurkan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang dengan tiada khilaf. Adapun muafiq, makmum yang muafiq, makmum yang ada masa mencukupi untuk baca Fatihah. Maka kita maklum bahawa makmum, kalau makmum tu ialah makmum yang muafiq, sunat bagi dia membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Adapun makmum masbuk tak disunat membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Itu selalu kita sebut. Maka dengan sebab makmum muafiq disunat pada hak mereka membacakan doa iftitah dan baca a'udzubillah, maknanya sunat dia membimbangkan dengan bacaan sunat. Adapun makmum, adapun muafiq, makmum yang muafiq yang membimbang dengan sunat, dengan baca doa iftitah, dengan sunat, dengan baca doa iftitah dan baca a'udzubillah, dan diam ketika imam baca Fatihah, itu dikatakan sunat. Sebab cara makmum yang muafiqnya, apabila kalau rakaat yang pertama disunatkan bagi dia selepas pada takbiratul ihram, sunat bagi makmum muafiq jangan terus baca Fatihah. Jangan terus baca Fatihah. Bahkan sunat dia tu selepas pada takbiratul ihram baca doa iftitah. Selepas pada baca doa iftitah, sekiranya kalau imam belum baca surah, dia diam dulu. Diam, nanti dengar imam baca Fatihah. Apabila imam selesai pada Fatihah, nanti sunatnya mengucap amin bersama dengan imam. Selepas pada amin bersama dengan imam, sunat bagi dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas pada baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teruslah baca Fatihah. Itu. Itu cara yang disunat bagi makmum yang muafiq. Dan juganya satu hukum lagi, makmum muafiq wajib di atas mereka baca Fatihah dengan secara sempurna. Maka sekiranya apabila dia tu baca Fatihah belum sempurna lagi, imam dah rakaat, maka dia tak boleh nak rakaat lah bersama dengan imam, sebab dia ni muafiq. Muafiq wajib baca Fatihah dengan sempurna, imam tak menanggung. Tetapi imam dah rakaat, dia baru nak mulai baca Fatihah. Maka di situ dimaaf bagi dia, diberi uzur bagi dia untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Contohnya kalau kita sembahyang isyak masalah, katanya sembahyanglah mana-mana sembahyang bacaan yang nyaring, sekiranya apabila imam takbiratul ihram, kita pun mulai takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, kita pun baca juga doa iftitah. Selepas baca iftitah, kita tunggulah imam baca Fatihah. Kita tak payah baca apa-apalah, sebab kita nanti nak dengar bacaan Fatihah. Jadi kita biasanya imam tu selepas pada dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah dengan secara perlahan kan, dengan secara sembunyi. Kita tak dengarlah bacaan doa iftitah imam tu. Lepas tu kita pun baca doa iftitah. Selepas pada baca doa iftitah, kita tunggu imam mulai baca Fatihah. Tapi pada imam itu dia tak buat begitu. Tiba-tibanya kita katanya imam tu dia baca, dia sembahyang isya, sembahyang maghrib, sembahyang subuhnya. Selepas pada dia takbiratul ihram, dia baca diam, senyap cara dia. Tiba-tiba rakaat. Tiba-tiba dia rakaat. Barangkali selepas pada dia takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah dengan secara perlahan, seorang dia dengar. Selepas pada Fatihah, dia tidak baca nyaring, dia rakaat. Kita makmum nak buat macam mana? Padahalnya kita makmum kita dah makmum muafiq. Kita selepas takbiratul ihram, nampaklah dia duk baca tu, tapi kita tak dengarlah apa yang dia baca dengan secara perlahan. Kita pun baca Fatihah lah.
Cara kita, selepas pada kita baca Fatihah, kita mulailah baca. Selepas pada kita takbiratul ihram makmum ni, kita bacalah doa iftitah. Selepas pada kita baca doa iftitah, kita tak mulai lagi dengan Fatihah. Sebab nanti nak dengar imam baca Fatihah dulu. Tiba-tiba imam rokok. Tiba-tiba imam rokok. Barangkali dia baca Fatihah dalam keadaan perlahan. Kita tak dengar. Dia ingat iftitah. Kita pun tunggu-tunggu dah. Tiba-tiba dia rokok. Kita belum baca lagi Fatihah. Maka wajib data kita kena baca Fatihah. Wajib data kita makmum kena baca Fatihah. Sebab kita adalah makmum yang muafiq. Sebab biasanya dia lambat lagi lah nak rokok imam tu. Sebab dia kena baca doa iftitah lagi, dia kena baca Fatihah lagi, dia nak baca surah lagi. Biasa-biasanya begitu. Tapi barangkali hari tu dia sibuk ke macam mana tak tahulah. Jadi selepas pada tu tak berapa lama dia rokok. Maka dikira katanya kita ni makmum yang masbuk. Artinya kita katanya selepas pada kita imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Apabila dia selesai, dia baca surah, baca Fatihah. Kita pun dengar bacaan Fatihah dia. Sebab cadangan kitanya nanti nak baca Fatihah ketika dia baca surah lah. Selepas pada amin lah. Kita pun dengar dia baca Fatihah, dengar dia baca Fatihah. Tak mulailah kita ni dengan bacaan Fatihah kita. Apabila amin, dia terus rokok. Kita baru nak mulai baca Fatihah. Dia dah amin, terus rokok. Tak baca surah. Maka kitanya makmum yang muafiq. Wajib. Tak boleh rokok bersama dengan imam. Tak boleh rokok bersama dengan imam. Wajib kita kena sepenuhkan bacaan Fatihah. Maka di situlah dia beri uzur pada kita ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Masalah di situ dia katanya tidak ada khilaf di antara ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li. Kedua, dengan ketiadaan uzur serta sengaja dan mengetahui dengan haram, batal sembahyangnya. Ini masalah lain pula. Dia katanya dan terkemudian, terbelakang, terketinggalan. Terkemudian, terbelakang, terketinggalan makmum. Daripada imam, terkemudian daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li. Yani dengan 2 rukun fi'li yang sempurna. Dengan 2 rukun fi'li kedua-dua. 2 rukun fi'li itu yang sempurna. Terkemudian dengan ketiadaan uzur. Kalau uzur boleh ketinggalan 3 rukun tu memanglah uzur. Ini tak ada keuzuran. Terkemudian tu serta sengaja. Serta dia tu sengaja pada nak jadi kemudian, nak jadi belakang. Dan mengetahui dengan haram serta dia tahu katanya terbelakang daripada imam 2 rukun yang sepenuh tu jadi haram. Maka sekiranya kalau berlaku begitu batal sembahyangnya. Sembahyang makmum tu jadi batal. Tapi kata nak batal tu syarat dia apa dia? Tidak ada keuzuran. Terkemudian daripada imam dengan 2 rukun yang fi'li yang sepenuh nak jadi batal tu dikait dengan katanya satu tidak ada keuzuran, yang keduanya sengaja, dan juganya dia tahu kata haram tapi buat juga. Begitu. Itu batal sembahyangnya. Macam mana contoh dia? Seperti rokok imam dan i'tidal ia imam dan turun ia imam kepada sujud padahal makmum berdiri lagi. Padahal makmum masih berdiri Fatihah lagi. Maka di situlah katanya terkemudian terbelakang makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun yang fi'li.
uh, dengan sempurna, maknanya dia satu rukun tidak sempurna, melainkan kita berpindah kepada rukun yang kemudian. Jadi berdiri tak sempurna berdiri, melainkan kita turun kepada rokok. Rokok tak sempurna rokok, melainkan kita bangkit i'tidal. Begitu. I'tidal tidak sempurna i'tidal, melainkan kita mulai turun kepada sujud. Sujud tidak sempurna sujud, melainkan kita akak kepala kepada duduk. Begitulah. Sebab tu jadi maknanya dua rukun yang berketinggalan tadi tu, kalau kita makmum di dalam berdiri, mana imam mulai nak sujud. Di situ. Dengan maknanya kalau imam kita dalam berdiri, imam masih dalam i'tidal, itu maknanya tak sepenuh dua rukun lagi. Tapi dah masuk dua rukun. Dah masuk dua rukun tetapi belum sempurna. Nak sempurna dua rukun ketinggalan tu apabila imam mulai turun kepada sujud. Jadi kalau imam tu dia masih berdiri lagi tu, mana tak sampai dua rukun yang sempurna lagi lah, tak cukup dua rukun yang sempurna lagi. Seperti rokok imam dan i'tidal, dia rokok kita masih berdiri lagi, dia i'tidal kita masih berdiri lagi. Ketika dia dalam i'tidal tak sepenuh dua lagi. Tak sepenuh dua lagi, tapi dah masuk. Itu tak mengapa lagi. Dan turun, apabila dia turun kepada sujud sampai ke sakatan rokok, memanglah daripada berdiri i'tidal nak sampai ke sujud, kita lalu ke kawasan rokok dulu. Apabila dia turun tu sampai sakatan rokok sekurang-kurang rokok, tapi turun nak sujud. Tapi memanglah apabila kita nak turun sujud, kita lalu ke perbuatan rokok dulu. Turun tunduk sakat ni tu memadai untuk rokok. Itu maknanya turun kepada sujud. Mulai turun kepada sujud. Walaupun belum letak dahi di atas lantai sekalipun. Dia tunduk turun kepala dia tu sampai ke sakatan rokok, dia dah. Maka di situlah jadi ketinggalan makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li yang sempurna. Sekiranya kalau tidak ada uzur, tidak serta sengaja dan tahu kata haram, maka batal sembahyangnya. Maka dengan sebab ni lah yang masalah tadi tu, masalah katanya makmum yang masbuk, yang sibuk dengan doa iftitah tadi tu, kalau mengikut kaum yang mengatakan wajib dia baca, tidak diberi uzur, maka sekiranya kalau imam mulai turun sujud, dia belum selesai lagi, kita kena niat mufarakah lah. Sebab kalau tidak atas sembahyang, tidaknya kita tinggalkan bacaan Fatihah, turun sujud bersama dengan dia. Begitu. Itu suatu misal. Betul, kalau kita katanya kita makmum di dalam rokok, nak jadi dua rukun yang sempurna, imam di mana? Sebab dua rukun fi'li yang sempurna ni tak kira panjang pendek. Rukun panjang pendek samanya. Kalau kita makmum di dalam rokok, maknanya imam dah i'tidal, imam dah sujud yang pertama. Apabila imam mulai bangkit kepada duduk, di situlah jadi dua. Sepenuh dua rukun. Katalah kita bilangnya begitu. Kalau kita di dalam sujud, kita makmum di dalam sujud yang pertama, kalau kita di dalam sujud yang pertama, maknanya imam dah duduk, imam dah sujud yang kedua, begitu. Imam dalam sujud yang kedua, belum cukup dua lagi, belum sepenuh dua lagi. Apabila imam bangkit daripada yang kedua, itu maknanya jadi dua rukun yang sepenuh. Katalah, kalau kita di dalam sujud yang kedua,
imam berdiri, imam rokok, apabila imam mulai i'tidal, di situlah sepenuh dua rukun. Katalah. Gitu. Dan tengok seperti rokok imam dan i'tidal ia dan turun ia kepada sujud. Padahal makmum berdiri lagi, masih dalam berdiri lagi. Maka di situ kalau dia sengaja, kalau dia tahu kata haram, lagi pulanya tiada ada keuzuran, maka batallah sembahyang dia. Habis di situ dan tiada batal terkemudian makmum dengan dua rukun qauli. Dua rukun tapi rukun jenis bacaan. Ini tak batal sebab kira katanya tak boleh kemudian tu pada rukun fi'li saja. Dua-dua itu kira rukun perbuat, rukun yang jenis buat, bukan rukun yang jenis baca. Kalau dua rukun jenis baca tak mengapa. Seperti tasyahud dan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya begini, imam selepas pada sujud yang kedua daripada rakaat yang akhir. Sujud yang kedua selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang akhir, imam bangkit duduk. Tasyahud akhir. Kita pun duduk tasyahud akhir juga. Apabila kita duduk, imam dah duduk, kita pun duduk. Imam baca tasyahud, at-tahiyat, sapaka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Kita tak mulai lagi. Duduk dah. Tapi imam dah baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawat yang akhir sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan imam terus baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita belum mulai lagi baca tahiyat. Jadi maknanya imam dah boleh dua rukun qauli, kita tak mulai lagi. Apabila imam beri salam, jadi maknanya kita belakang daripada imam dua rukun qauli. Maka itu tidak membatalkan. Maka itu tidak membatalkan. Sebab kita kira di perbuatan, tak kira di bacaan, begitu. Habis? Atau satu rukun qauli dan satu rukun fi'li. Dah dua, tetapi bukan qauli kedua-duanya. Dia naknya rukun jenis buat. Kedua-dua yang ketinggalan tu dua rukun yang jenis buat. Tetapi kalau dua rukun, satu jenis buat, satu jenis bacaan. Maka itu tidak mengapa juga. Atau satu rukun qauli dan satu rukun fi'li. Seperti Fatihah dan rukuk. Jadi kita katanya imam dah baca Fatihah. Dan dia dah rukuk. Kita masih dalam berdiri. Dia dah baca Fatihah, dia dah rukuk. Kita masih dalam berdiri. Apabila dalam rukuk itu tak sepenuh dua lagi. Tak sepenuh dua lagi apabila imam mulai bangkit kepada i'tidal, kita belum baca Fatihah lagi. Maka di situ maknanya apa yang dia dah buat? Dah Fatihah, dah rukuk. Jadi Fatihah tu rukun jenis buatan. Rukuk buatan. Maka itu pun tak mengapa juga, tidak membatal. Adapun makruh itu memanglah tapi kita cakap sekarangnya masalah batal ke tidak membatal. Begitulah. Dan munduhlu makmum atas imam dengan sempurna dua rukun fi'li, kedua batal sembahyangnya. Ini pun sama sebab tak boleh terdulu dan tak boleh terdulu pada imam dengan dua rukun fi'li.
Nak dulu pada imam dua rukun, sepenuh dua rukun fi'li pun tak boleh. Nak belakang daripada imam dengan dua rukun fi'li pun tak boleh kalau tidak ada uzur. Dia katanya dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna dua rukun fi'li. Batal kedua, batal sembahyang. Macam mana contohnya? Seperti rokok makmum dan i'tidal, sebalik dengan tadi lah. Dan seperti rokok makmum dan i'tidal ia makmum dan turun ia bagi sujud, turun untuk nak sujud yang pertama, padahal imam berdiri lagi. Berdiri itu berdiri Fatihah, baca surah ke tak kira lah. Pada imam tu masih berdiri lagi, maka di situ jadi batal sembahyangnya. Jadi tapi belum pada tu tidak apa dia? Tidak membatal makruh. Meluputkan fadilah maknanya kalau kita sibuk, imam tu baca panjang, kalau kita sibuk ada urusan, kita niat mufarakah lah. Jangan buat begitu. Kalau kita katanya kita ni sibuk, tak boleh nak lambat-lambat lagi sebab ada orang tunggu ke masalah, ada urusan yang penting ke masalah. Kalau mengikut di belakang imam straight begitu, maka jadi nak luput urusan yang penting bagi kita, kita niat mufarakah lah. Sebab mufarakah di situ ada uzur, tidak membatalkan fadilat jamaah. Begitu. Katalah jadi makmum daripada imam dengan sepenuh dua rukun. Begitu. Lepas tu yang lain lagi, katalah atau rokok makmum sebelum imam. Atau rokok makmum sebelum imam. Maka tak kala berkehendak imam bahawa rokok ia i'tidal makmum. Maka tak kala berkehendak i'tidal imam sujud makmum. Maka tiada berhimpun makmum serta imam di dalam rokok. Dan tiada di dalam i'tidal. Di sini pun jadi dua rukun juga. Atau rokok makmum sebelum imam. Atau rokok makmum sebelum imam rokok. Maka tak kala berkehendak imam bahawa rokok ia imam i'tidal makmum. Contohnya macam imam tu kejar dia, lari pada imam. Nampak imam nak sampai tempat dia, dia buat satu lagi. Nampak imam nak sampai tempat dia, dia buat satu lagi. Macam imam tu duk kejar-kejar dia. Tengok, jadi imam masih berdiri, dia dah rokok. Apabila imam mulai nak turun rokok, dia bangkit i'tidal macam dia lari. Apabila imam apa dia? Tengok. Dia katanya atau rokok makmum sebelum imam. Ini sebelum pada imam rokok. Maka tak kala berkehendak imam bahawa rokok, ia makmum. Dengar dia rokok, imam belum rokok, dia rokok. Dengar imam baca surah, dengar katanya imam tu baca surah dah akhir ayat, nampak imam macam nak rokok, dia dah lari i'tidal. Dia bangkit i'tidal. Maka tak kala berkehendak imam maka tak kala berkehendak i'tidal imam sujud makmum. Dia pun turun sujud. Jadi buat begitunya maka jadi katanya maka tiada beri pun makmum serta imam di dalam rokok. I'tidal. Jadi tak beri pun imam dan makmum di dalam rokok sebab makmum dulu.
dan di dalam i'tidal. Maka di situ pun masuk dalam kata itu makmum dari atas imam dengan dua rukun fi'li juga, maka itu membatal. Tapi kira sakat jadi batal mana? Apabila imam kena i'tidal, apabila imam nak i'tidal dengan sami Allah, dia mulai turun sujud. Maka di situ dia dengar suara imam sami Allah, dia mulai turun sujud. Maka jadi tak beri pun dalam rakaat, tak beri pun dalam i'tibal pun dia tak beri pun dengan imam. Tak beri pun tu mana tidak jadi, tak jadi kata imam rakaat dia rakaat, imam i'tidal dia i'tidal, tak jadi begitu. Jadi maknanya masuk di dalam bagai terdulu makmum atas imam dengan dua rukun yang fi'li juga. Maka itu membatalkan sembahyanglah juganya. Begitu. Dan jika mendahulu makmum akan imam dengan dua rukun itu dengan lupa atau sengaja atau jahil akan haram, tiada mudarat, tetapi wajib atasnya kembali mengikut imam apabila ingat atau tahu. Begitulah. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada katanya, dan jika mendahulu makmum akan imam dengan dua rukun itu dengan lupa atau jahil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisan